Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan bincangkan tajuk baru iaitu pengertian ibadat ya. Jadi fokus kita hari ini ialah tentang sikit saja tentang pengertian ibadat. Mudah-mudahan video kali ini memberi manfaat kepada anak-anak semua ya, calon tasawur Islam SPM. Baik, jom kita mulakan. Okey, pertama maksud ibadat. Dari segi bahasa maksudnya merendah diri, tunduk, taat dan patuh. Itu dari segi bahasa lah, dari segi kita buka kamus. Tapi dari segi istilah syarak, ibadat ni maksudnya pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala serta mengakui dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan. Cantik kan? Dia punya maksud untuk ibadat. Maksudnya kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana mengabdikan diri? Melalui perbuatan, perkataan dan pengakuan hati. Tapi mesti berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam masa yang sama kita kena mengakui dan meyakini bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan kita. Jadi begitu maksud dia memberi makna yang sangat jelas tentang ibadat. Jika sebelum ni kita sebut kita selalu sebut apa itu ibadat kan. Tapi sebenarnya ibadat ini fokus utamanya ialah pengabdian kepada Allah. Pengabdian kepada Allah ni dari 3 benda lah, iaitu perbuatan, perkataan dan pengakuan hati. Tapi kena ikut juga. Ikut macam mana? Ikut syariat Allah lah, semua benda tu. Dan kita kena yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang layak menjadi tumpuan segala ketaatan kita. Jangan kita abdikan diri tapi dalam masa yang sama kita membuat perantaraan ataupun kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lain. Maka dekat situ tak menjadi lagi lah ibadat kita tu, tak dinamakan ibadat lagi, sebab ada kekurangan dari sudut kita menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk yang lain ya. Anak-anak boleh faham tak anak-anak macam mana, apa itu maksud ibadat? Dan selama ni kita selalu duk sibuk-sibuk sebut-sebut tentang ibadat, tapi kali ni kita dapat jelas betul lah apa sebenarnya maksud ibadat. Apa yang penting, maksud ibadat adalah pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seterusnya anak-anak kita akan pergi kepada pembahagian ibadat. Ada berapa bahagian? 2 saja anak-anak ibadat khusus dan ibadat umum. Tak banyak, ibadat khusus dan ibadat umum. Okey, baik, seterusnya kita akan pergi kepada apa itu maksud ibadat khusus. Semua amalan khusus yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada wajib ataupun sunat. Maksudnya dekat sini, maksud dia apa sahaja amalan tertentu yang telah pun disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib ataupun sunat. Pendek kata, apa sahaja amalan yang menghubungkan kita dengan Allah itu adalah ibadat khusus ya. Contohnya yang wajib solat, puasa, zakat. Kalau sunat membaca Al-Quran dan berzikir. Itu tentang ibadat khusus. Mudah sahaja. Segala amalan yang berkait dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu dinamakan sebagai ibadat khusus yang merangkumi ibadat wajib ataupun sunat. Okey, boleh anak-anak Baik, contoh ibadat khusus. Kalau wajib, simple, kita dah tahu kan, solat, puasa, zakat, haji contoh. Kalau sunat pula, membaca Al-Quran, berzikir, berdoa dan bersedekah. Jadi kalau kita tengok kat situ, semuanya melibatkan hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik anak-anak, kita pergi pula pada ibadat umum. Apa maksud dia? Semua amalan kebaikan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi menghubungkan manusia dalam sesebuah masyarakat demi kebaikan dan keharmonian hidup bersama.
Contohnya apa? Contohnya menuntut ilmu dan berniaga. Jadi apa sahaja amalan kebaikan yang Allah dah tetapkan, Allah dah buat dalam peraturan dia yang menghubungkan kita dengan manusia yang lain untuk keharmonian, untuk kebaikan hidup bersama, itulah dinamakan ibadat umum. Pendek kata, apa sahaja amalan kebaikan kita yang melibatkan kita dengan orang lain, itulah ibadat umum. Okey, boleh faham anak-anak ya? Baik. Seterusnya kita tengok contoh ibadat umum. Ibadat umum ni kita pecahkan kepada fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain kita dah tahu kan, semua umat Islam wajib buat. Contohnya menuntut ilmu dan bekerja. Tak ada terkecuali, semua kena menuntut ilmu, semua kena bekerja. Tapi kalau fardu kifayah apa dia? Dia wajib juga, mesti juga buat. Tapi kalau dah ada sebahagian yang buat, yang tak buat itu terlepas daripada tanggungjawab tersebut, taklifan tersebut. Contohnya apa? Membuat penyelidikan apa-apa yang penting lah. Contohnya nak buat tentang penyelidikan tentang virus COVID-19 ni, ataupun menggerakkan ekonomi negara, memajukan bidang sains dan teknologi, mempertahankan negara dan berniaga. Itu adalah contoh kepada fardu kifayah. Kalau dah ada orang lain buat, kita tak buat pun tak adalah membawa kepada dosa, sebab dah dilakukan oleh orang lain, maka kita terlepas daripada taklifan tersebut. Boleh anak-anak? Contoh ibadat umum dan juga ibadat khusus. Untuk ibadat umum dia pecah kepada fardu ain dan fardu kifayah. Kalau ibadat khusus dia pecahkan kepada wajib dan sunat, ya. Baik. Seterusnya, apa itu perkara yang mengukuhkan ibadat kita? Kita dah tahu dah ibadat tu apa dia kan? Pengabdian kepada Allah. Macam mana kita nak kukuhkan lagi ibadat pengabdian kita kepada Allah? Kita kena percaya kepada rukun iman. Itu asas dia, ya. Rukun iman 6 tu kan. Yang kedua, melaksanakan segala rukun Islam. Yang 5 tu kena buat semuanya. Yang ketiga, mesti berakhlak mulia. Dan yang keempat, taat kepada pemerintah yang adil. Kita tengok kat sini yang keempat, taat kepada pemerintah yang adil pun penting tau untuk mengukuhkan ibadat. Sebab apa? Sebab kalau kita adalah menjadi rakyat yang derhaka kepada pemerintah yang adil, apa kesan kepada negara? Negara tak akan aman, betul tak? Bila negara tak akan aman, kesannya pula dia akan menyebabkan kita punya fokus kepada ibadat tu terganggu. Kita nak buat betul-betul tak dapat buat dengan dalam keadaan ketenangan dan keadaan yang baik, disebabkan oleh keadaan huru-hara tadi. Maka sangat pentinglah taat kepada pemerintah agar semua rakyat, negara juga dalam keadaan yang stabil dan aman, selain daripada 3 yang ke atas tu. Sebab rukun iman tu asas lah. Kita nak lahir dengan rukun iman itu sebagai tapak dia, kita boleh buat yang rukun Islam pula. Bila dah buat dengan sempurna, akan lahirlah lagi buah-buah, daun-daun yang redup dan rendang, iaitu berakhlak mulia, yang boleh memberi manfaat dan menyenangkan orang lain. Dan nak menyempurnakan lagi ibadat kita, kita kena tambah satu lagi, iaitu taat kepada pemerintah yang adil tadi. Jadi kalau dalam peperiksaan, ingat saja rukun iman, ingat saja rukun Islam, ingat saja akhlak, insya-Allah boleh memberi markah yang cukup sudah, ya. Baik, kita pergi kepada contoh soalan kertas 2. Anak-anak kena jawab, ya, sebagai tanda ingat apa yang sahaja, iaitu apakah maksud ibadat khusus, 2 markah, dan senaraikan 2 contoh ibadat umum, 2 markah. Ingat lagi tak anak-anak apa yang Ustazah dah terangkan sebelum ini? So, tulis jawapan anda, anak-anak semua, di ruangan komen supaya membuktikan anak-anak faham apa yang Ustazah dah sampaikan tadi. Okey, jadi apakah maksud ibadat khusus, dan senaraikan 2 contoh ibadat umum. Dekat sini Ustazah akan bagi 4 markah andainya anak-anak dapat jawab dengan tepat.
Okey anak-anak, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat yang besar kepada anak-anak semua dan anak-anak boleh ingat dengan baik sehingga akhir hayat anak-anak. Dan paling penting untuk jawab periksa ni, jawapan anak-anak tepat. Itu yang Ustazah harapkan. Okey. Jadi Ustazah rasa untuk video kali ini cukup sampai dekat sini. Mudah-mudahan membantu anak-anak. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi.